Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali di channel saya, Dr. Fariza. Hari ini saya nak menceritakan tentang Trello. Trello ni sebenarnya satu aplikasi untuk pengurusan projek ataupun project management application yang boleh kita gunakan untuk kita menguruskan projek-projek yang kita jalankan. Dan mungkin dalam tutorial ni saya akan tunjukkan macam mana saya menggunakan Trello ni untuk tujuan menguruskan aspek-aspek penyeliaan bersama dengan pelajar, sama ada di peringkat undergrad, masters ataupun PhD. Okay, jadi untuk menggunakan Trello, kita ke Google dan typekan trello.com. Dan ini adalah laman utama untuk Trello. Untuk yang kali pertama, klik pada sign up dan kliklah satu akaun yang baru. Dan untuk kes saya hanya perlu login saja. Baik, jadi ini adalah dashboard bagi Trello. Untuk mereka yang pertama kali menggunakan Trello, so bot-bot ni tak akan kelihatan lah. Ya, kerana ni adalah bot yang telah saya bina semasa saya menggunakan Trello. Dan kalau perhatikan bot ini ataupun kotak-kotak projek ini sebenarnya disusun mengikut team ya. Macam ni saya ada personal board, kemudian saya ada supervision ya, dan saya ada juga untuk kelas sarjana. Jadi macam mana kita nak mulakan hasilkan satu team, kita boleh pergi ke sebelah kiri ni ada perkataan team dan klik pada plus button di situ dan kita namakanlah ya, kita namakan kita punya team. Contohnya saya nak bina satu team untuk undergraduate supervision dan kita pilih pada type dan choose education dan kita boleh masukkan description lah kalau kita nak, kalau tidak since it is just optional, so saya just skip dan saya klik pada continue. Dan kemudian kita dibawa ke ruang ini di mana kita boleh tengok pada setting ya. By default sebenarnya Trello telah menetapkan setiap team yang kita hasilkan itu dalam private mode. That means private ni hanya mereka yang kita invite saja yang boleh tengok apa dia isi ataupun konten yang ada di dalam team ataupun bot yang kita bangunkan. So kalau kita nak tukar dia kepada public, so kita just klik pada public. Tapi saya sarankan kita kekal dengan private saja. Right. So katalah untuk ni saya nak tukar satu logo. So kita boleh klik pada change button dan kita upload logo yang kita nak makna. So perhatikan ya, logo untuk Dr. Fariza Supervision telah pun berada di sini. Okay, so kalau kita klik ke Trello ataupun home button kat atas ni, kita akan nampak theme yang paling terkini saya hasilkan tadi akan berada pada ruang paling bawah sekali ya, undergraduate supervision. So di sini kita boleh masukkan bot lah. Bot ni maksudnya dia macam satu folder yang besar ataupun satu projek yang boleh kita create untuk misalnya kalau saya dalam untuk undergraduate saya ada 5 pelajar undergrad misalnya so saya akan createkan satu bot untuk setiap pelajar. That means saya akan createkan 5 bot untuk 5 pelajar. So caranya ialah kita klik pada create new bot dan kita masukkan nama pelajar. Misalnya pelajar nama dia Muhammad Irfan Rizal dan dia akan nyatakan bahawa bot ini akan berada di bawah undergraduate supervision. So this is what I want. So kita just klik pada create bot. Jadi inilah rupa bentuk bot yang telah saya create tadi. So di dalam ni kita boleh klik pada add a list. Misalnya saya nak masukkan bab 1 dan kita klik pada add list dan bab 1 akan tertera di sini. Kita boleh tambah lagi list, mungkin kita buat bab 2, bab 3, bab 4 dan mungkin bab 5. Okay. So di bawah list yang kita bina, kita boleh tambah ni boleh kita cakap seperti folder lah
kalau kita klik pada add a card, kita boleh masukkan misalnya mungkin draft versi 1, ya. Dan kita klik pada add card, dan kalau pelajar kita klik pada card ini, dia bolehlah muat naik, ataupun dia boleh buat attachment sama ada daripada komputer, daripada Google Drive, Dropbox ataupun OneDrive, ya. Contohnya kalau dia pergi nak muat naik satu-satu file, muat naik seperti biasa saja, dan file ini akan berada di dalam card ini ataupun di bawah tajuk draft versi 1. Okey, di dalam Trello ni sebenarnya ada beberapa lagi function yang boleh kita gunakan untuk kita membantulah. Misalnya dalam konteks supervision ni kita boleh bantu pelajar untuk bergerak dengan lebih cepat ataupun mungkin bekerja on time, ya. Misalnya untuk draft versi 1 ni, kalau kita klik balik di sini, kita sebenarnya boleh tambah checklist. Misalnya kalau kita klik di sini dan kita tambah add, dan kita boleh typekan, mungkin kita nak minta pelajar kita baca artikel berkaitan digital citizenship. Contohnya, jika pelajar saya nak buat pasal tajuk ni. So, kita klik add dan checklist pertama akan tertera di sini. Kemudian mungkin selepas itu kita minta dia buat bina penulisan sintesis. Okay, contohnya. Ataupun mungkin yang ketiga, tulis pernyataan masalah. Okey. Dan pelajar kita akan nampaklah. So, these are 3 things yang dia perlu buat. Katalah mungkin pelajar tu dia dah baca artikel yang berkaitan. So, dia hanya perlu klik pada pilihan yang pertama dan secara automatik tugasan ataupun task yang kita bagi tu tadi akan nampak slash, kan. Dan kita akan nampak warna biru di sini menunjukkan dia telah pun menghasilkan ataupun menyelesaikan satu daripada 3 tugasan yang kita assignkan pada dia. Dan kalau dia dah settle semua, bermakna dia telah pun accomplish 100% of the task given by the supervisor. So kita juga boleh maksudnya in a way kita boleh membuat progress lah, kita boleh melihat progress yang pelajar telah laksanakan. Okey, selain daripada kita boleh gunakan checklist, kita juga boleh gunakan due date. Misalnya kita nak ingatkan pelajar, okey, untuk versi 1 ni saya telah tetapkan mungkin pelajar perlu hantar pada hujung bulan ini. So kita klik pada 30 hari bulan April dan waktunya mungkin pada jam 9 pagi lah. Dan kita savekan dia. Kita boleh juga letakkan reminder, ya. Jadi dia akan mungkin 2 hari sebelum, dan kita klik pada save. So kalau kita lihat di sini, kalau kita scroll up sedikit, nampak tak due date ni adalah pada 30 April, dan kalau pelajar telah menghantar tugasan mengikut tarikhnya, dia boleh juga klik di sini, maknanya dia telah pun complete. So maksudnya kalau tarikh ni dah bertukar kepada warna hijau, that means tugasan ataupun apa yang dijanjikan tu telah pun dia laksanakan mengikut tarikh ni. Okay. So dan kita boleh jugalah tambah sama seperti yang lain, mungkin draft versi 1 di sini, ya, bab 3 dan sebagainya, ataupun mungkin untuk bab 2 ni mungkin kita tambah juga literature ataupun mungkin jadual sintesis, ya, jadual analisis artikel. So anything lah yang berkaitan yang nak kita masukkan. Okay. Selain pada tu, kalau kita klik pada kat sini, dia ada menu button. Kita sebenarnya boleh tukarlah background dia, sama ada kalau mungkin dalam hal ni mungkin kita nak ubah kepada gambar lain, kita boleh klik kat sini lah. Mungkin nak bagi ceria sikit, kita mungkin ambil
Color macam ni ya. So dia boleh berubah lah. Alright, then katalah kita nak masukkan stiker untuk encouragement, misalnya mungkin untuk draft 1 ni kerana dia telah pun selesai, jadi kita letakkan right, ataupun kita boleh letakkan tanda thumb up dan sebagainya. Kalau kita klik pada more, ya, kita boleh lihat ya beberapa pilihan lah, sama ni kita nak archive. Maksud archive ni maksudnya once kita klik pada archive, maklumat ini tidak akan tertera lah di dalam board ini ya. Atau kita juga boleh print dan export, dan kita boleh export ataupun kita boleh close board sekiranya kita perlu. Okay. Now sekarang ni kita telah pun membina satu board, dan sekarang saya perlu invite lah pelajar saya untuk masuk ke board ini. So mungkin dalam hal ini saya perlulah invite Irfan ni. So cara dia mungkin kita boleh klik pada invite, dan kita boleh masukkan lah email pelajar tersebut. Tapi untuk konteks ni saya tak naklah tekan sesiapa saja, takut nanti terkena orang lain kan, sebab saya memang tak ada, sebab ni adalah sebagai mockup saja ya. So kita masukkanlah dia punya email, masukkan email, ataupun mungkin kita boleh juga share ataupun kita nak invite pelajar tu tadi dengan cara kita nak provide dia dengan link. So klik pada create link, dan kita just copykan link ini, dan kita mungkin berikan link itu kepada pelajar kita. So once dia terima link, dia klik pada link tersebut, dan then automatically dia akan diminta untuk create satu account Trello, dan akhirnya dia akan juga berada di dalam board yang telah kita bangunkan ini. Baik, so kalau kita patah balik ke dashboard tadi, okay, katalah kita nak tambah lagi satu, kita just ulanglah perkara yang sama, create new board dan berikan nama, mungkin Alia Tatsuki, dan create board. Dan seperti tadi juga kita boleh tambah dan sebagainya ya. Sebenarnya banyak cara susunan list lah yang boleh kita gunakan. Mungkin saya tunjukkan beberapa contoh yang ada di dalam board pelajar-pelajar saya. Okay, so ini contoh salah satu board yang ada di dalam pelajar saya. So pelajar ni dia menyusun list dia bukan by bab macam yang saya buat tadi lah ya, by chapter, tapi dia buatkan seperti ini. Dan saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar, maksudnya kotak-kotak ataupun list yang ada di dalam board masing-masing ni terpulanglah kepada cara mereka berfikir, cara macam mana mereka manage dia orang punya projek. Ya, jadi kita tidak begitu rigid lah. Okay. Contohnya macam pelajar ni dia letakkan progress by chapter ya, bab 1, 2, 3, dan dia masukkan semuanya di sini. Kemudian ada bahagian juga ataupun list untuk artikel writing ya, dan untuk ada general conversation dan untuk report supervision, kerana untuk setiap pelajar saya memang saya minta mereka tuliskan baliklah apa dia yang telah dibincangkan dan apa lagi yang perlu mereka laksanakan setelah proses supervision yang telah dijalankan lah. So misalnya kalau kita klik kat sini, kita boleh nampak lah apa dia yang telah pelajar saya tulis untuk dia punya penyeliaan bersama dengan saya ya. Okay, dan apa dia agenda yang untuk perbincangan akan datang, apa yang perlu dilaksanakan, rentetan daripada perbincangan, dan so on so forth. Right. Baik, ini contoh pelajar lain. Kalau kita lihat di sini, doing ni macam dah kosong kan. Penyusunan kad yang ada di dalam pelajar ini berbeza dengan apa yang ada di dalam pelajar yang saya tunjukkan sebelum ini. Dia menyusun dalam bentuk doing dan penulisan akademik, CE journal, projek-projek lain lah yang berkaitan dengan penulisan ataupun publication. So kenapa dalam doing ni kosong ya? Sebenarnya di dalam Trello ni yang cantiknya sebenarnya kita boleh drag and drop. Sebenarnya pada asalnya semua progress ataupun aktiviti ni berada di dalam doing. Ya, jadi pelajar ni dia menyusun, dia senaraikan apa yang sedang dia buat, dan bila dia dah done, dia akan tarik bawa ke
sini. So that means sebab tu kita boleh nampak di bawah doing tu tadi kosong kan, kerana semua ni telah pun accomplished ataupun telah dilaksanakan, ya. Alright, so sangat penting juga ya di dalam penggunaan Trello ni, kita boleh juga menggunakan ruang ini untuk kita converse ataupun kita communicate dengan pelajar lah. Tetapi yang penting ialah kita mesti gunakan mention, sama seperti kita gunakan dalam Facebook kan, kita mention di sini sebab bila pelajar mention, kita ada add kat depan ni, so saya akan terima notification di dalam Trello saya, sama ada di web base ataupun dekat mobile apps. Yes, untuk makluman di dalam Trello kita boleh muat naik ataupun kita boleh install Trello versi mobile apps. So setiap kali ada add ataupun mention nama saya ni, saya akan terima notification di ruang ini yang ada gambar bell ni. So oleh kerana ni dah lama tahun 2016 pelajar pun dah grad, dan kebanyakan notification yang saya dah baca saya mark dia sebagai red lah, so dia tidak tersenarai di sini. Okey, selain daripada kita boleh gunakan Trello ni untuk mungkin supervision ataupun penyeliaan sebagaimana yang saya tunjukkan, kita juga sebenarnya boleh gunakan Trello ni untuk project management, ya. Misalnya untuk Hari Inovasi, pada tahun 2017 saya ditanggungjawabkan sebagai pengerusi, so saya create satu board Trello ni untuk Hari Inovasi tahun 2017, ya. Dan board ini sebenarnya saya telah invite semua ahli tentangkuasa yang berkaitan lah. Tetapi since projek ini telah pun selesai, saya remove lah semua orang, jadi tinggal saya seorang saja dalam ni. Just nak menunjukkan macam mana kita manage projek itu menggunakan Trello. Kita susun daripada contohnya maklumat Hari Inovasi ni ada kertas kerja, ya, ada poster, kemudian ada senarai tugas bagi buku jawatankuasa buku program, kemudian jawatankuasa jemputan, pemilihan dan sebagainya, dan setiap jawatankuasa ini ada senarai tugasnya yang tersendiri, ya. Jadi saya rasa itu saja yang mampu saya kongsi untuk kali ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.